أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung semula pembacaan kitab ini sementara menunggu masuk waktu Isyak. Kita masih lagi dalam bab yang ke-11. Kita telah sampai pada muka surat yang terakhir daripada bab yang ke-11, iaitu babun ma jaa fi zikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu satu bab yang datang untuk menyatakan cincin yang dimiliki ataupun cincin yang dipakai, yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan dia. Pada hadis yang ke-88, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tandas, baginda sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincinnya. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tandas, baginda sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincinnya. Hadis ini telah diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Ibnu Hibban dan riwayat Al-Hakim. Keterangan hadis ini, penjelasan tentang hadis berkenaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincin ketika masuk ke dalam tandas. Berkata pengarang kitab ini, Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Kata beliau, oleh kerana nama Allah Subhanahu wa taala telah terukir pada cincinnya. Oleh kerana nama Allah telah terukir pada cincinnya, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memasuki tandas dengan memakai cincin. Nabi pakai cincin, tapi cincin Nabi ini bukan cincin ada batu permata. Dia cincin perak yang di atas cincin itu tertulis kalimah Muhammad Rasul Allah. Jadi cincin itu, kalau kita baca hadis ni, bab ni daripada peringkat awal, cincin itu bukan Nabi nak buat, bukan Nabi nak pakai pun, bukan Nabi nak cincin tu, tetapi cincin itu disyorkan oleh sahabat. Sahabat yang bagi syor kepada Nabi supaya memiliki cincin, bukan miliki cincin. Sahabat yang syorkan Nabi supaya memiliki cop mohur. Sebab surat-surat yang Nabi hantar surat bukan kepada ketua kampung, bukan kepada JKK kampung. Surat yang Nabi hantar kepada raja. Dan raja-raja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja-raja yang memiliki wilayah-wilayah, Raja Rom Hercules, Raja Farsi Kaisar wal Kisra, raja di Habsyah, di Ethiopia, di Mesir, Mukaukis dan sebagainya. Mereka-mereka ni bila surat dihantar mesti ada apa? Dia mesti ada cop. Kan? Bukan sekat tu je, nak hantar borang klaim main pun kena cop. Tak ada, kau tak dapat gaji, tak dapat allowance. Kan? Betul? Cop imam kena cop. Kan? Nak klaim guru takmir, walaupun dah isi panjang, tak ada cop imam Masjid Rahab, tak boleh dapat. Betul, imam mau dapat 10%. Kan? Cop 10%. Saja gurau ya. Nak beritahu surat ni, surat nak dihantar kepada raja
Mohon besar raja-raja pada ketika itu. Sahabat kata, ya Rasulullah, surat kalau kita hantar mesti ada cop. Jadi sahabat yang syorkan Nabi supaya buat cop, dan Nabi telah tempah satu cincin daripada perak yang di atas cincin itu tertulis, kira atas cincin itu ada rubber stamp lah. Senang faham, tapi bukanlah rubber, dia ukir atas cincin perak itu Muhammad Rasul Allah. Jadi dicopkan dekat atas surat. Jadi kata Maulana Zakaria Kandalawi rahmatullah alaih, oleh kerana nama Allah telah terukir di atas, pada atas cincin tu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memasuki tandas dengan memakai cincin. Maknanya nak masuk Nabi akan buka. Tu kita kena tahu tu. Tu pasal nak masuk tandas ni, Quran pun kita tak boleh bawa. Kadang-kadang budak-budak hafiz, budak-budak madrasah ni, dia suka pakai baca Quran yang kecil-kecil tu, sebab dia ada Quran besar, dia ada Quran kecil. Kadang-kadang bila dia pergi mana-mana, dia bawa Quran kecil tu supaya dia dalam proses menghafal. Kadang-kadang dia terbawa masuk dalam poket. Yang lebih malang, dia tertunduk, Quran tu jatuh masuk dalam lubang tandas. Itu satu hal. Jadi kena hati-hati. Kita nak masuk tandas, pastikan tidak ada ayat-ayat Allah, tidak ada keratan-keratan Quran yang ada pada kita. Tidak ada ayat-ayat Quran yang ada pada kita ni. Kita kena ambil berat. Kadang-kadang kita tengok orang, sedihlah kita tengok orang ni, orang Islam kita. Kadang-kadang bila pindah rumah, ada frame-frame ayat-ayat Quran, dia letak kat luar tong sampah tu. Kan? Ada, dia letak dekat apa? Dia nak pindah, mungkin dah benda tu dah crack ke dah apa. Kan? Perkataan ayat-ayat setengah daripada ayatul kursi atau 4 kul, mungkin cermin tu dah pecah dan sebagainya, dia tak nak, dia apa? Janganlah macam tu. Dia ada cara untuk kita hapuskan. Frame tu kita nak buang tak apa, tapi isi dalam frame tu dia kertas. Kadang-kadang dia tembaga ataupun kertas. Kita boleh bakar benda tu. Kita menghormati lembaran tu. Menghormati lembaran tu. Begitu juga orang meniaga ni. Restoran-restoran yang buka kedai ni. Nak tulis juga Bismillahirrahmanirrahim. Nak tunjukkan kedai tu kedai orang Islam. Lepas tu bila dah terlangkup kedai, masuk kedai bukan main banyak ayat Quran. Tak kira lah kedai Melayu ke kedai mamak ke. Allah Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Niaga terlangkup, dia biarkan kalimah tu kat situ. Lepas tu Muniandi ambil kedai tu. Muniandi ambil kedai tu, dia pun tak turunkan kalimah tu. Kita lalu kita pun ingat kalimah tu, kedai tu kedai orang Islam. Ni pun satu hal, sebab saya dah kono dah tu. Saya kono kat Rahang ni. Dah duduk dah. Dah order dah sup kambing. Saya dengan siapa lah masa tu? 2 orang. Malam kat Rahang ni. Dulu ada satu stall kat tepi tu. Kedai tu kedai mamak. Saya kenal mamak tu. Tiba-tiba tengok, tak perasan dia tak ada. Tapi pattern kedai stall itu ada lagi Allah Muhammad, adalah dia punya tembaga tu. Kita dah duduk, abang mau makan apa? Sup kambing. Sekali duduk, sekali tengok budak tu, hati tu macam, saya kata ni, itu orang mana? Oh, dia tak ada lagi. Ini kedai kita sudah angkat. Kita sudah? Dia bukan mak, bukan, ini India punya. Allah weh. Bukanlah kita marah India, tak. Dia bukan kita marah India tu, bukan salah dia. Dia berkaitan dengan halal dan haram. Dia berkaitan dengan status. Kalau setakat kedai Hindu kita minum air, kan, okeylah lagi, kan. Kita makan benda yang boleh makan tu okey. Tapi kalau dia berkaitan dengan benda berdarah, ayam, kambing, dia berkaitan dengan penyembelihan. Kadang orang tak faham. Kadang orang India ni pun dia tak faham. Kita pun tak bagi dia faham.
Kan? Nanti dia rasa pula macam seolah apa dia masak kita tak boleh makan. Tak. Bukan macam tu, kan? Tapi kita pun ada masalah nak terang dekat ni. Jadi kedai ni kadang-kadang Allah Muhammad Bismillah ayatul kursi ayat banyak. Lepas tu bila meniaga dah terlangkup, dia tinggalkan ayat tu. Paling tidak kasih settle lah, kan? Nak transfer kedai, nak bagi orang lain, tak apa bang, saya ni kalimah-kalimah Allah ni, ambil dulu ayat-ayat ni. Tu sebab kalau tuan-tuan nak tahu kenapa keluarlah cerita ni. Tuan-tuan nampak tak kat mana-mana kedai-kedai mamak ni 786, termasuk Masjid Rahang 786. Tahu 786. Ada apa pada 786 ni? Kenapa boleh keluar nombor 786? Dia berkaitan dengan tulisan, surat menyurat. Sebab dulu-dulu bila-bila orang di benua India, bukan sekat India benda ni 786 ni, di setengah-setengah tempat-tempat tanah-tanah Arab ni. Tapi banyak diamalkan di benua Hind, di benua India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Mereka ni orang-orang yang berhijrah, bermusafir. Dia keluar daripada tanah air dia hijrah, dia berdagang, bermusafir, tinggalkan anak bini dia di negara yang jauh, berniaga bertahun-tahun lama dia. Kadang-kadang surat menyurat yang dia hantar. Jadi bila dia nak tulis surat, dia nak tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia bimbang. Kalau dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan, ulama ikhtilaf dalam bab Bismillahirrahmanirrahim ni. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk di dalam Quran ataupun tidak? Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk di dalam suratul Fatihah atau tidak? Di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim termasuk di dalam suratul Fatihah. Itu sebab kita baca jahar. Bila kita baca semayang, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab di sisi Syafi'i, Imam Syafi'i kata Bismillah tu dia termasuk di dalam suratul Fatihah. Jadi kat situ dia punya ikhtilaf tu. Jadi kalau tulis surat, kalau orang tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia nak tulis kepada keluarga dia, dia pun tulis Bismillahirrahmanirrahim dalam tulisan Arab. Itu ayat Quran. Jadi kalau dia tulis hantar dekat bini keluarga dia, sampai keluarga dia pun baca, dia pun tulis surat, dia pun kata Alhamdulillah, abang sekarang ada dekat Rahang, meniaga babu metih. Alhamdulillah pendapatan dapatlah RM30 Malaysia sehari, kali duit India RM500. Simpan duit baik-baik, nanti kita beli tanah. Lepas 10 tahun abang balik. Jadi dia wassalam, jaga diri baik-baik, jaga anak. Dah, wassalam. Sampaikan salam kasih sayang pada seluruh keluarga. Pum, sign, dihantar. Sampai dekat keluarga dia berbulan-bulan, keluarga dah baca. Dalam baca Bismillahirrahmanirrahim, bila laki dia beritahu pendapatan dia RM30 sehari dalam duit Malaysia, bini pun dah lupa perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dah dapat isi dalam tu seronok. Kadang-kadang surat disimpan entah mana-mana, letak kat bawah, berterabur, dipijak dia orang. Kadang silap dapat kat tangan kacang putih, dia buat kacang putih ya. Kita pun orang yang makan kacang putih tu pun bukan Islam, dia pun tak faham. Last kali dia buat tisu tandas. Tuan-tuan nampak tak dia punya buang kertas tu kat sampah. Sedangkan di atas kertas itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu, para ulama benua Hind ketika nasihat mereka dalam menulis kalam, dalam menulis warkah surat, mereka mengambil jalan yang lebih selamat, iaitu dengan menulis 786. Pasal apa 786? Sebab perkataan Bismillahirrahmanirrahim ni, dalam orang yang mengaji ilmu huruf ni, alif, ba, ta ni, dia ada kod dia. Dia ada apa? Dia ada kod dia. Macam alif 1, ba, di,
sin ni, mim ni, min, sampai rahim tu, bila dia total up, dia campur, dia jadi 786. Kalau tuan-tuan nak tak percaya saya cakap, nak kira balik, tuan-tuan cari kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Cari kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Buka Quran, tengok perkataan Bismillahirrahmanirrahim ni, ba, sin, mim, alif, lam, ra, ha, semua ni. Buka kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, tengok alif tu maksudnya apa. Dalam Dewan Bahasa Pustaka ada penerangan. Ba maksudnya apa? Dia ada kod dia. Jadi kod tu bila dicampur, dia jadi 786. Jadi dia akan tulis 786. Barulah dia cerita kepada keluarga dia. Dia mula dengan, jadi kalau surat tu terkoyak ke, terbuang ke, dia jadi apa? Itu sebab ada satu kisah tentang satu orang pemabuk. Nama dia Muhammad Bashir. Bukan Imam Bashir. Nama dia Muhammad Bashir. Dalam satu kisah Aulia, kisah-kisah para wali Allah, tersimpan satu kisah satu orang pemabuk. Nama dia Muhammad Bashir. Satu ketika dia memang pemabuk, dia orang mabuk di kota Baghdad. Dia mabuk. Mabuk dia ni tahap gaban. Dia memang mabuk jenis yang baring tepi jalan ni. Bila dah mabuk, maka satu malam ketika dia dah mabuk, dah maksimum mabuk dia pun dah baring, dah hilang mabuk dia lewat tengah malam tu, dia pun bangun, dia nak balik. Ketika dia dalam perjalanan, terhuyung hayang dia balik. Terhuyung hayang balik. Ketika dalam dia jalan tu, tiba-tiba ada satu masjid. Masjid ni dia dalam proses tengah siap, belum sempurna lagi. Dia macam masjid, tapi dinding tak sempurna, batu bata pun tak habis naik, simen pun tak sempurna, belum sempurna siap. Jadi tapi orang dah buat masjid, dah mula semayang dalam masjid ni. Kita biasa tengok pemandangan ni dekat Pakistan, dekat India, ni biasa. Kat Malaysia dia tak biasa. Masjid tak siap, orang tak semayang. Tuan-tuan dah tengok masjid kat Malaysia ni, yang contoh masjid dekat Ekonsip tu, ada orang pergi semayang. Malaysia tak ada. Malaysia kasih siap dulu, kasih pasang aircon, sudah parut kapet, panggil MB datang rasmi, baru kita semayang. Itu Malaysia. Di India, Pakistan, kita keluar jemaah dulu, kadang-kadang masjid dia baru naik batu bata. Baik. Yang Imam Bashir kita bawa pengumuman, हमारा madrasah Kashmir hai, हमारा madrasah Kashmir. Maksudnya kita punya masjid surau tengah buat naik batu bau bata ni, tapi orang dah azan dah semayang lah. Dalam keadaan tak sempurna masjid tu, dah kamat dah azan, dah semayang. Tapi sambil semayang, sambil dia kutip batu, kutip simen, buat sikit demi sikit. Jadi Bashir ni dia dalam keadaan mabuk. Bila dia jalan, ada satu masjid di kota Baghdad, di Baghdad pada ketika itu, masjid macam tu. Maka apa berlaku? Tiba-tiba angin datang tiup dekat masjid tu, angin kuat, sehingga ada beberapa lembaran Quran yang telah koyak. Quran yang kadang-kadang baca-baca koyak. Tiba-tiba bila angin kuat tiup tu, lembaran tu terbang. Sehingga terbang tu keluar daripada masjid dan jatuh di tengah jalan. Jadi Syekh Muhammad Bashir ni, pemabuk ni, dia jalan dalam mabuk tu, tiba-tiba dia ternampak apa? Lembaran Quran tu jatuh atas dia. Jatuh di atas tanah yang ada lopak, kotor lah, kena lumpur, basah. Jadi Syekh Bashir ni bila dia tengok, dia pun ambil lembaran tu, dia tengok dalam keadaan mabuk, dia pun tengok, ayat Quran. Tuan-tuan, orang Arab walaupun dia mabuk, dia boleh baca. Dia tengok, dia tahu tu Quran. Jadi apa dia buat?
dia ambil lembaran Quran ni, dia bawa, dalam keadaan mabuk, dia bawa balik. Dia bawa balik benda yang mula-mula dia buat, dia cuci lembaran. Dia ambil air dia bersihkan. Pemabuk ni, dia bersihkan. Lepas bersih, dia ambil air mawar, dia apa? Dia renjiskan. Lepas tu dia ambil minyak wangi yang dia ada tu, dia apa? Kemudian dia ambil lembaran tu, dia letak atas kamar, dia letak atas almari dia. Dia letak, dan dia letak tempat yang tinggi, dia letak satu pemberat, dia letak dalam keadaan mabuk. Kemudian dia tertidur. Maka bila dia tertidur, dalam Qisasul Aulia, bila dia tertidur malam tu, dia telah bermimpi. Datang satu orang laki-laki yang putih paras wajah dia, memakai pakaian putih, serba putih. Dan laki-laki ni datang, laki ni kata Bashir, laki ni pegang tangan dia, laki ni bawa dia. Laki ni tunjuk dia satu masjid yang telah siap sempurna, dan nama masjid itu Masjid Bashir. Masjid Bashir. Dan kemudian laki-laki yang baju putih ni, dia kata, wahai Bashir, dia bacakan ayat, apakah belum sampai masa dia? Apakah belum sampai masa dia lagi untuk engkau bertaubat kepada Allah? Apakah belum sampai masa lagi untuk kau kembali kepada Allah? Dia bacakan ayat itu. Kemudian dia kata, wahai Bashir, seluruh dosa-dosa engkau yang kau buat selama hidup kau ni, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil keputusan untuk memaafkan kau. Seluruh hidup kau ni, sepanjang kau hidup ni, sepanjang kejahatan, kemaksiatan yang kau buat, Allah telah buat keputusan untuk mengampunkan kau, disebabkan kemuliaan yang engkau berikan kepada lembaran yang apa? Disebabkan kau bersihkan lembaran itu, Allah bersihkan dosa kau. Disebabkan kau menaikkan lembaran itu, Allah menaikkan darjat kau. Disebabkan engkau mewangikan lembaran itu, Allah memuliakan kau. Dia kata, wahai Bashir, sudahlah. Sudahlah. Bertaubatlah kau kepada Allah. Terbangun Bashir. Akhirnya Bashir telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari yang malam yang sama, ketika siap, pada beberapa hari itu siap masjid itu. Rupanya masjid ni milik satu orang kaya di kota Baghdad. Milik satu orang kaya di kota Baghdad. Dan dia ketika siap masjid itu, dia orang kaya, dia dah niat dah, nama masjid itu dia nak letak atas nama bapa dia. Tetapi di dalam mimpi dia telah datang laki-laki ni. Laki ni kata, Allah perintahkan engkau agar meletakkan nama ini, masjid ini, dengan nama Muhammad Bashir. Allah perintah, dia kata, dalam mimpi itu dia kata, kau diperintahkan untuk apa? Nama tu letak nama masjid Bashir. Ini kisah ini disebut dalam Qisasul Aulia. Kisah dia bukan hadis, dia kisah para aulia. Nak beritahu tentang kemuliaan yang Allah berikan pada orang yang memuliakan, walaupun satu orang pemabuk, dia memuliakan satu lembaran Quran. Jadi kita hati-hati. Kita Quran dekat rumah kita, Quran dekat masjid kita, Quran dalam kereta kita, Quran dalam kat rumah kita. Kita kena hati-hati. Quran ni bukan buku sekolah yang kita boleh bawa macam ni. Kita dulu mengaji ada adab, kan? Quran kita letak di tempat yang tinggi. Kita tak baca Quran. Kalau orang mazhab Hanafi, dia marah kita baca Quran belakang dia, kan? Kita ambil Quran baca kat sini. Ni orang tengah semayang, dia marah. Apa pasal lu baca Quran saya yang belakang? Lu depan dulu bacalah, dia kata. Sen? Masjid Raham ni lah, Masjid Papan dulu.
Dia suruh baca Quran dekat depan. Jangan duduk ambil lembaran, buka Quran, buka belakang punggung orang. Itu nama dia adab. Jadi Allah Ta'ala telah muliakan Bashir ni disebabkan lembaran Quran. Maka dalam hadis ini, dalam keterangan hadis ini, kata Maulana Zakaria, oleh kerana nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah terukir pada cincin itu, Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memasuki tandas dengan memakai cincin. Nabi buka. Tapi kalau kita pakai cincin yang ada batu, tak ada masalah. Masuklah dalam tandas pun. Saya buka-buka dah, kan? Sebab cincin kita tak ada kalimah. Maka atas alasan inilah, lagi satu kena hati-hati. Ini bukan cincin, telefon. Kita kadang-kadang telefon kita ni, kita pergi pakai ringing azan, kan? Tapi itu pun bukan tanda Islamik sebenarnya. Kadang-kadang kita nampak sebenarnya tak perlu pun. Telefon kita bunyi azan, ataupun telefon kita bunyi baca ayat Quran. Jadi sebagian ulama mengatakan haram bila kita buat macam tu, sebab dibimbangi, sebab ayat-ayat Quran dia bukan diturunkan untuk kita jadikan dia handphone punya ringing tone. Faham tak? Allah Ta'ala turunkan wahyu ni bukan untuk kita jadikan wahyu tu ringing tone. Sebab apa? Bila kita jadikan dia ringing tone, sebab fatwa, majoriti fatwa para ulama mengatakan haram kalau kita pergi jadikan dia ringing tone. Sebab Quran bukan diturunkan untuk dijadikan sebagai ringing tone. Kita pakai ringing tone surah Yasin. Dulu saya ingat dulu arwah siapa sih yang Nagur, apa si yang Nagarudin, arwah Haji Nagarudin. Dia pakai phone, masa tu dia dengan saya, dia pakai phone, dia punya phone surah Yasin. Bila phone tu dia macam Yasin. Kadang-kadang ayat tak habis baca, kita dah ayat tak habis baca, tapi kita dah jawab. Yang jadi masalah, satu hari dia masuk tandas. Dia masuk tandas, dia dah pergi gantung surah dia nak buat ayat, tiba-tiba Yasin tengah berjalan, kita tengah melepas kat dalam tu. Kira di mana adab kita? Jadi lebih baik tukar handphone kita, bukan tukar phone, tukar ringing tone kita. Tak apa ringing tone kita bunyi ringing ke apa, tak apalah. Kan? Tak apa. Sebab dibimbangi, kita tak tahu bila handphone tu nak bunyi, ketika kita makan ke, ketika kita buang air besar ke. Kita tengah buang air besar, handphone dekat atas, macam mana kita nak ambil? Maka Yasin berjalan dalam tandas, berdosa kita. Benda tu kita boleh ubah, benda tu bukan kita tak boleh ubah. Kan? Jadi kita tukarlah ringing tone kita. Kan? Ringing biasa tu lebih selamat daripada kita pakai ringing tone baca Quran ni, ringing tone azan. Kadang-kadang azan ni pun masa kita dalam tandas. Dalam tandas azan kita dalam handphone kita dalam tandas. Itu satu hal tu. Tapi yang paling parah bila semayang belakang imam lagu Siti Nurhaliza. Kalau phone mati. Ni bila kita semayang hari Jumaat, tengah semayang raya lagu Siti Nurhaliza pula. Jadi kita hati-hati tu handphone ni. Kan? Semayang kita cek handphone kita. Jadi kalau kita ni orang masjid, kan, saya punya nasihat peribadilah. Kalau kita ni orang masjid, tak payahlah Siti Nurhaliza punya ringing tone. Teruk sangat kita ni, kan? Teruk sangat. Sebab ada satu kes, saya tak nak sebut kat mana lah, tapi ada satu kes. Imam, tapi imam muda. Imam muda ni pun kadang-kadang imam ni pun ligat juga, kan? Imam muda, kan? Dia imam tua ni dia lain. Imam muda. Dia punya phone tu, ringing tone dia Siti Nurhaliza. Tu sebab saya sebut nama Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza jangan saman saya. Kalau dia rekod pun, saya bukan attack dia. Tapi dia pasang ringing tone lagu dia Siti Nurhaliza. Satu Jumaat dia semayang, dia jadi imam. Dia letak phone dia dekat sini.
Dia pakai yang cordless. Tengah semayang. Speaker masjid tu, speaker luar. Hari Jumaat. Saya tak nak sebut negeri mana, tapi siapa yang tahu tu dia tahu lah. Imam tu kena tukar. Kan? Jadi dia pasang benda tu, dia pun semayang. Tengah semayang, Siti Nurhaliza telefon. Tuan-tuan tergelak, tapi cerita ni kisah benar, bukan saya cipta kisah tu. Tengah dia semayang, Siti Nurhaliza telefon. Cintaku bukan di atas kertas. Tahu? Cintaku getaran yang sama. Dia pasang kat sini ringing tone. Phone kita pula, phone ni mana boleh tekan. Dia jenis yang ketika dia baca tu, ringing Siti Nurhaliza telefon, satu masjid Jumaat, cintaku di atas kertas. Cintaku bukan getaran yang sama. Tuan-tuan ingat berdosa tak kita? Tuan-tuan ingat belakang kita ni semua wali ke? Semayang boleh khusyuk 100%. Ya. Kalau tidak, takkan imam pun lupa bilangan rakaat. Kita manusia. Kadang kita semayang, kita ada kekurangan kita. Diikuti dengan gangguan-gangguan macam ni. Satu Jumaat dan phone tu berjalan lama. Bukan call tak dapat, call tak dapat. Kena pula yang tukang call ni macam macu. Dia call. Dia macam acu. Dia call tapi tak berhenti-henti. Tak jawab, dia call lagi. Tak jawab, dia call lagi. Selagi orang tak jawab, imam tak jawab, dia call. Acu ni. Tapi tak apalah, kita ni macam saudara, kita macam keluarga. Acu ni saya cakap dia tak ada apa, dia tak ada simpan hati. Dia call saya dalam mesyuarat 11 miss call. Enada deh. 11 miss call. Tapi kita kadang-kadang, saya dah tahu bila nak mesyuarat, saya silent kan dulu. Saya tahu kejap lagi acu call. Dia call, selagi tak jawab dia call. Ada orang tak macam tu? Adalah. Jadi bila dia call imam tu, ringing Siti Nurhaliza, tak berhenti. Berhenti sekejap, ringing balik. Akhirnya satu masjid hari Jumaat tu sampai tahiyat. Cintaku bukan di atas kertas. Orang marah imam tu. Malu imam tu, akhirnya terus petang tu sampai ke Jabatan Agama. Imam tu kena panggil. Saya tak nak sebut lah negeri mana. Biar dia umum lah kan. Imam tu kena panggil. Tukar imam tu. Kalau imam Jarahan kita buang. Tukar. Tapi sebab dia imam yang eksekutif kan. Imam yang macam kaki tangan kerajaan punya imam. Orang kerajaan mana kena buang. Kan, paling tidak pun ada lagi kat situ. Susah nak buang kan. Jadi nak berhati-hatilah tuan-tuan. Saya cakap ni untuk diri saya, untuk imam-imam kita Masjid Rahang ni, Bilal, Siap, jemaah yang semayang di saf yang pertama. Tuan-tuan, saya nak semayang Jumaat, saya akan beritahu. Pastikan dia memiliki telefon tu apa? Cek balik. Kita hari tu hari semayang raya kan? Semayang raya? Semayang raya. Tengah-tengah semayang berdering Siti Nurhaliza ambil handphone. Tak habis berhenti-berhenti. Jadi kena cek tu. Tapi saya kata kalau kita ni orang masjid kan, kita pakailah handphone ringing bell ke apa ke, tak apalah. Orang pun tak adalah nak marah kita sangat. Tapi kalau kita dengan janggut, dengan serban, handphone Siti Nurhaliza, apa kita ni kan? Jadi kita kena apa? Kita kena check lah benda-benda tu kan. Lain macam lah nafsu kita ni kan. Jadi ringing je lah. Dan supaya bila kita masuk tandas, handphone kita kalau ringing pun tak berdosa. Hati-hati tuan-tuan. Ni saya cakap ni, dia pasal dia kaitan dengan hadis ni. Dia kaitan dengan Nabi buka cincin ketika masuk dalam tandas. Jadi insyaAllah kita berhenti takat ni dululah. Ya? Acu jangan kecil hati ya. Saja sembang. Ya? Kita slow je kan. InsyaAllah. Jadi kita tutup majlis insyaAllah. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah insyaAllah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma